Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati rasulih. Atau kama qala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia, nikmat dan rezeki. Kita diberikan nikmat kesihatan sehingga hari ini kita masih lagi meneruskan kehidupan kita, meneruskan aktiviti kita, meneruskan cita-cita kita. Kita juga diberikan nikmat kelapangan. Alhamdulillah, pada kali ini kita sama-sama dapat bersua dalam satu sesi perkongsian ilmu kuliah Maghrib yang diadakan daripada kampus Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas. Dan tidak lupa saya untuk mengucapkan selamat datang dan kepada semua pelajar yang telah mendaftarkan diri untuk sesi kali ini. Dan saya ucapkan tahniah kerana memilih KKTM Pasir Mas sebagai pusat ataupun tempat untuk melanjutkan pelajaran dalam kerjaya masing-masing. Ayat yang saya bacakan di awal tadi, para pelajar yang dikasihi, sering kita dengar dibacakan oleh khatib ketika berkhutbah pada hari Jumaat. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin di kalangan kaum. Maka dalam situasi hari ini, dalam situasi cabaran pandemik, kita semua menghadapi cabaran yang mengikat dan menghadkan pergerakan kita dalam meneruskan aktiviti harian. Walau bagaimanapun, inilah cabaran yang perlu kita hadapi dan kita lalui dengan jayanya. Hadis yang saya bacakan yang kedua tadi, iaitu berkaitan dengan Nabi menyebut dan bersabda kepada kita, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana lan tadillu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, ma in tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya. Apa dia dua perkara yang tidak akan menyesatkan kita? Iaitulah kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnati Rasulih, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua panduan inilah yang menjadi pegangan kita dalam kita melalui dan menjalani kehidupan, cabaran kehidupan kita pada hari ini. Pelajar-pelajar yang dikasihi, saya harapkan pelajar-pelajar dapat mengikuti sesi ini hingga ke akhir perkongsian yang kita buat secara online. Apakah tujuan manusia dicipta? Kita ni hidup, Allah cipta kita ke dunia. Apa tujuan dia? Adakah kita dicipta untuk saja-saja suka-suka, untuk memenuhi hiburan, keperluan dunia semata-mata? Adakah tujuan Allah cipta kita ni sekadar untuk mengejar cita-cita dan kerjaya kita? Atau ada tujuan lain yang Allah gariskan kepada kita sebagai manusia? Dalam perbincangan ini,
saya suka untuk membawa pelajar-pelajar untuk mengenali diri kita, siapa kita, dari mana asal kita, dan ke mana kita akan pergi, supaya kita tahu hala tuju hidup kita. Ingatkah kita bagaimana sejarah penciptaan manusia? Sejarah penciptaan manusia, yakni manusia yang pertama dicipta, iaitu Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, yang dicipta di syurga. Ketika berada di syurga, dia menikmati segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam melalui kehidupan itu, Nabi Adam alaihissalam sebagai fitrah manusia, seorang lelaki, dia merasakan kesunyian. Diringkaskan cerita, lalu Allah ciptakan satu lagi hamba, iaitu Hawa, menjadi pelengkap dan pasangan kepada Nabi Adam alaihissalam di syurga. Dicipta Hawa daripada tulang rusuk Adam. Lalu hidup mereka bahagia, mengecapi nikmat segala macam yang ada di dalam syurga. Namun di sana terdapat satu larangan yang Allah tetapkan kepada mereka, yang disebut dalam Al-Quran, la taqraba hazihi syajar. Kamu boleh menikmati segala macam nikmat, tapi satu perkara yang kamu jangan buat, iaitu janganlah kamu mendekati pokok ini. Pokok apa, pelajar-pelajar? Itulah yang kita sedia maklum, pokok khuldi. Lalu di syurga, di sana juga berbagai makhluk yang ada, yang hidup bersama. Maka dalam hal ini, dalam kisah ini, akhir sekali Iblis menggoda Adam supaya mengingkari perintah Allah, yakni dengan mendekati pokok yang dilarang tersebut. Tidak berjaya menghasut melalui Adam, dia hasut pula melalui isterinya Hawa. Akhir sekali Hawa termakan hasutan kerana berjayanya Iblis menghasut. Lalu dia merayu kepada Nabi Adam untuk membenarkan dia untuk mengambil ataupun mendekati pokok khuldi tadi. Setelah mereka mengambil buah daripada pokok tersebut, maka ketika itu mereka telah pun melakukan satu perlanggaran peraturan ataupun syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang berlaku, pelajar-pelajar? Kedua-duanya telah dicampakkan keluar daripada syurga. Maka daripada situ bermulalah kisah pengembaraan kita di dunia. Maknanya asal kita ialah di syurga. Kita adalah makhluk yang dicipta di syurga. Tempat kita adalah syurga. Bila kita telah pun dikeluarkan dan dicampak ke dunia, maka perjalanan hidup dunia ini merupakan suatu perjalanan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya di akhirat nanti kita akan dikembalikan oleh Allah ke tempat asal kita, iaitu di syurga. Maka menjawab persoalan yang saya kemukakan di awal tadi, apakah tujuan manusia dicipta? Maka jawapannya ialah, tujuan manusia dicipta yang pertama adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi hamba Allah yang taat kepada perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Menjadi hamba yang mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Bagaimana kita nak menjadi hamba yang taat kepada Allah? Yang ini kita perlu fahami dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita sedia maklum, al-amru bil ma'ruf, iaitu kita melakukan perkara-perkara yang baik, wan nahyu 'anil munkar, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Kalau dalam hidup kita dapat melakukan perintah Allah. Apa dia perintah Allah? Yang disebut ibadat khusus, ibadat yang telah ditentukan tempoh dan waktu dia. Yang pertama, solat. Solat kena jaga.
dalam apa cabaran, halangan yang kita lalui dalam kehidupan kita dunia, pastikan solat sentiasa terjaga dan dilaksanakan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Banyak lagi persoalan perintah-perintah wajib yang kita sedia maklum. Yang penting kata kuncinya ialah kita melakukan ketaatan kepada Allah. Buat apa saja pekerjaan kita, cita-cita kita, kerjaya kita, dengan syarat kita tidak langgar perintah Allah. Kita belajar bersungguh-sungguh, menceburi bidang kemahiran, tetapi kita tidak meninggalkan perintah Allah, dan kita tidak melakukan maksiat kepada Allah sepanjang kita menuntut ilmu tadi. Kalau kita dapat jaga dua perkara ini, amar ma'ruf, menyuruh buat perkara baik, dan nahyu anil munkar, dan menghalang ataupun menjauhkan diri daripada perkara munkar, apa jadi? Maka ketika itu kita tergolong di kalangan orang yang berjaya. Wa ulaika humul muflihun, iaitu kamu tergolong, mereka itu tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya. Pelajar-pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah, apakah tujuan manusia dicipta? Yang kedua, tujuan manusia dicipta ialah untuk menjadi khalifah, untuk menguruskan dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jawab dalam Al-Quran ketika ditanya oleh malaikat saat sewaktu manusia mula-mula nak dicipta. Lalu Allah jawab, aku nak jadikan, nak ciptakan di dunia ini seorang khalifah, iaitu manusia. Maka manusia otomatik dia menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Kalau mengikut karangan kitab Ibn Khaldun yang menyebut al-khalifatu hiya iqamatud din wa siyasatud dunya, iaitu khalifah itu tugasnya ialah menegakkan agama dan menguruskan dunia dengan agama. Menegakkan agama, siapa yang nak menegakkan agama? Tanggungjawab ini diberikan kepada manusia sebagai khalifah untuk menegak dan membangunkan agama. Tanggungjawab ini tak diberi kepada makhluk lain, tak diberi kepada binatang, tidak diberi kepada malaikat, tidak diberi kepada makhluk lain termasuk syaitan, tetapi dipilih di kalangan manusia, makhluk Allah yang istimewa, untuk menerima tanggungjawab sebagai khalifah. Syekh Qutb, seorang tokoh gerakan Islam, juga menyebut tentang khalifah. Bagaimana kita nak menegakkan agama, maka disebut oleh beliau, menegakkan agama ataupun menegakkan Islam itu, tegaklah di dalam diri kamu, tegaklah Islam di dalam keluarga kamu, tegaklah Islam di dalam masyarakat kamu. Jika kita dapat jaga semua elemen-elemen ini, insya-Allah agama itu akan tertegak di dalam negara kamu. Begitu juga kita secara individu, kita menguruskan kehidupan kita bermula daripada bangun tidur sehingga kepada kita tidur balik pada waktu malam, juga dengan agama. Bangun awal pagi mengikut saranan Nabi SAW. Pukul berapa kita nak bangun pagi, pelajar-pelajar? Kita nak bangun solat subuh, takkan kita nak bangun selepas subuh. Sudah pasti kita kena bangun sebelum subuh. Saya suka untuk berkongsi satu kisah seorang remaja yang menjadi public figure. Baru-baru ini viral tentang kisah seorang artis yang berhijrah, iaitu semua, saya tahu semua pelajar kita ni kenal, iaitu Niloufar. Betul ke sebutan dia? Niloufar atau yang sewaktu dengannya. Bagaimana saya terbaca satu perkongsian tips yang dikongsikan oleh beliau. Antaranya ialah dia berkongsi tips untuk kehidupan seharian. Dia bangun seawal pagi, sebelum subuh dia telah bangun membersihkan diri dia. Dia baca Al-Quran sebelum subuh. Dia solat hajat dan solat tahajud sebelum subuh. Kenapa saya highlight beliau sebagai contoh dalam perbincangan ini? Kerana beliau merupakan apa dia panggil public figure, maknanya seseorang yang diikuti ramai follower dalam kehidupan, termasuk
mungkin di kalangan pelajar juga ada yang mengikuti perkembangannya. Banyak yang dikongsikan, banyak berzikir, dia kongsikan tip-tip berzikir dan sebagainya. Ini nak menceritakan bahawa bagaimana kualiti hidup seorang yang nak berjaya. Orang yang nak berjaya mesti kena bangun di awal pagi. Tak ada orang yang berjaya bangun tengah hari. Oleh kerana itu, kita berazam semua pelajar-pelajar yang telah mendaftar jadi warga MARA, warga KKTM Pasir Mas, maka kita cuba ubah diri kita untuk menjaga kualiti hidup kita, supaya kehidupan kita menuruti fitrah dan panduan daripada Al-Quran dan hadis yang kita sebut di awal tadi. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya dan diberkati hidup kita oleh Allah SWT. Kerana apa yang kita nak cari dalam hidup kita, selain daripada kejayaan, selain daripada kemewahan, selain daripada menjadi orang yang boleh menyumbang kepada masyarakat, kita nak segala gerak kerja kita tadi diberkati dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan amalan kita, sumbangan kita, perjalanan hidup kita tadi dikira sebagai amal yang soleh di sisi Allah SWT dan menjadi salah satu amalan yang diterima, ditimbang di akhirat nanti untuk kebaikan, pahala daripada dunia yang membawa hingga ke akhirat. Yang ketiga, pelajar-pelajar, tujuan hidup kita yang ketiga yang saya nak kongsi kali ini ialah kita kena jadi model ataupun menjadi idola, menjadi contoh, menjadi pendakwah di kalangan komuniti kita. Kita menjadi contoh di kalangan adik-beradik kita. Kita menjadi contoh di kalangan keluarga kita. Nabi sebut apa dia? Sebaik-baik manusia. Siapakah manusia yang paling baik? Nabi sebut anfa'un nas yanfa'u li ghairi. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada manusia. Di mana saja kita berada, dalam komuniti apa sekalipun, kita sentiasa didorong untuk melakukan kebaikan kepada diri dan kepada keluarga, seterusnya kepada masyarakat. Dan contoh ikutan kita yang paling agung ialah tidak ada lain Nabi Muhammad SAW. Sekarang ni kita dah masuk bulan apa pelajar-pelajar? Kalau di Kelantan dia famous dengan nama bulan Maulud, iaitu bulan Rabiul Awal, yang menjadi sebahagian amalan tradisi masyarakat kita melakukan amalan Maulidur Rasul. Ada yang berselawat, yang memang kita disyariatkan, diperintahkan untuk perbanyakkan selawat. Apatah lagi kita berada pada bulan kelahiran Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyakkanlah selawat dalam hidup kita. Bangun pagi, selepas solat subuh, selepas baca Al-Quran, kita mulakan hidup kita dengan berselawat. Paling-paling kurang setiap hari, setiap pagi, sebelum kita bercakap, bertutur, berkomunikasi dengan apa-apa, dengan siapa-siapa, kita mulakan dengan selawat 100 kali. Kemudian kita ikuti pula dengan istighfar 100 kali setiap pagi sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain. Mudah-mudahan dengan selawat itu tadi menjadi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Kerana antara tanda Nabi SAW akan kenal umat dia di akhirat nanti ialah antaranya siapakah di kalangan umatnya yang paling banyak berselawat, maka dia ada tanda di wajah dia yang menyebabkan Rasulullah mengenali individu tersebut dan dapat bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Dan satu perkara, perintah selawat ini bukan hanya disuruh oleh Allah kepada manusia, bukan hanya disuruh, tetapi Allah juga turut berselawat. Allah dan para malaikat turut berselawat kepada Nabi. Apatah lagi kita sebagai umat juga disyariatkan untuk berselawat kepada Nabi. Oleh itu, marilah kita sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.